Didik TV KPM. Tengok yang seterusnya, kita akan belajar tentang simbol piawai dalam lukisan bangunan. Okey, banyak simbol piawai dalam lukisan bangunan ni. Okey, bermula daripada dinding, bumbung, tingkap, pintu, lantai dan sebagainya. Okey, so seperti yang awak belajar sebelum ini, kita ada satu institusi kepiawaian yang akan menjaga standard simbol, yang akan melukis simbol piawai dalam lukisan bangunan ini. So cikgu nak tanya, ya, berikan kepada saya dua institusi kepiawaian dalam menentukan keseragaman simbol piawai dalam lukisan bangunan. Siapa nak bagi tahu jawapan kepada saya? Apakah institusi tersebut? Ada yang nak cuba? Silakan. Nak cuba? British Standard. British Standard. Oh, betul Nurzini. Okey. Tania? Itu yang pertama, betul. satu lagi. Yang pertama, satu lagi? Malaysian Standard. Malaysia Standard. Betul Hana, Tania. Wah, Okey, itulah kita ada dua British institusi Standard yang akan mengawal. British Standard, dan juga Malaysia Malaysia Standard. Standard. Okey. Baik, kita teruskan lagi. Silakan cikgu. Dia punya simbol seni bina bermula dengan pintu berengsel. Setiap rumah mesti ada pintunya. Betul. Kalau tidak, macam mana penghuni nak keluar masuk ke dalam rumah kan? So, mesti ada pintu. So, di sini kita akan tunjukkan pintu berengsel kanan ataupun kiri. So, kita lihat pada lukisan pelan, nampak ukuran 900 mm diambil daripada tepi ke tepi, daripada hujung ke hujung, dan di sana ditunjukkan dia punya ketebalan bingkai ataupun rangka pintu iaitu 100 mm. Dan di sini ada garisan yang melekat pada dinding, itu dinamakan engsel. Pintu mesti dipegang oleh engsel supaya diboleh buka tutup. So ini kita panggil pintu berengsel kanan. Sebab apa? Dia melekat dekat dinding kanan. Okey. Kita tengok yang seterusnya. Ini adalah pintu. Nampak garisan di sebelah kiri. Ini garisan sebelah kiri. So namanya ialah pintu berengsel kiri. Okey, kita lihat pula lukisan pandangan untuk pintu berengsel ini. Okey, kita lihat kalau lukisan pandangan, kita boleh lihat dia punya keadaan engsel ditunjukkan sebegini, macam arrow. Arrow ke kanan maksudnya pintu berengsel kanan. Okey. Arrow ke kiri adalah pintu berengsel kiri. Baik, kita tengok simbol yang kedua ialah pintu berengsel tanpa jenang. Okey, pintu berengsel tanpa jenang. Kalau kita masuk tadi, masuk rumah kita, masuk, kemudian pintu terbuka. Tanpa jenang ni bererti tidak ada tiang di tengah-tengah. Okey, tidak ada tiang di tengah-tengah. So kita boleh lihat lukisan pelan dia macam ni. Ni buka, ada dua daun pintu, kita masuk ke dalam rumah dan di dekat sini tidak ada jenang. Itu namanya pintu berengsel tanpa jenang dan engsel dia ada kiri dan kanan. So keadaan lukisan pandangan kita boleh lihat seperti inilah. Okey, arrow kiri kanan. Arrow kiri kanan macam tu. Okey. Kemudian kita boleh lihat setiap pintu mesti ada rangka pintu. Okey, rangka pintu ni dia dilukis menegak kiri dan kanan. Kemudian di atasnya pun ada macam tu. Ini adalah rangka pintu. Kemudian kita beli pintu, masukkan pintu dekat sini, kemudian kita letak engsel. Okey, letak engsel. Okay. Di bahagian bawah ni tak perlu ada rangka pintu. Dia lantai sahaja. So dia akan lukis dalam keadaan straight macam ni. Ini menunjukkan lantai, paras lantai. Okey, paras lantai. Setiap pintu mesti ada rangka pintu, ya. Baik. Okey, yang ketiga ialah pintu gelangsa kembar dua. Okey, saiz pintu gelangsa kembar dua, dia biasa kita pakai 2000 mm yang diambil daripada hujung ke hujung. Maksudnya dia termasuk sekali dengan rangka pintu. Okey, kemudian ada cermin pintu gelangsa yang diukur sebanyak 1000 mm. 1000 mm dan ada selisih dekat sini sebab pintu gelangsa kan ada selisih. Kita tolak ke kiri ataupun ke kanan. Okey, keadaan lukisan pandangnya macam ni. Ni. Sebab kita nak gelangsakan ke kanan. Okey. So, dia akan terbuka lah. So, maksudnya bukaannya ada satu.
Satu je bukaan dia. Dia tak boleh dua-dua. Satu je bukaan. Kena salah satu cikgu ya? Salah satu je. Okey. Tak boleh dua-dua. Kalau dua-dua, dia punya daun pintu ni nak ke mana? Betul. Sebab dia punya ruang kat sini sahaja. Okey, kemudian dia punya rangka pintu. Bentuk dia sama dengan pintu berensel tadi. Dia ada rangka macam ni. Rangka macam ni. Dekat bawah dia tutup je. Dia lantai cikgu ya? Dia lantai je. Lepas tu kat dalam ni kita nak isikan dengan panel pintu. Pintu bercermin ke. So dia ada panel pintu bercermin, dia ada bingkai lagi. Sebab nak tutup dia punya kaca tu. So dia akan lukis macam ni. Ini garisan. Kemudian ada bingkai. Cermin ni? Cermin. Ada tanda simbol lah. Mesti tulis simbol dia. Dan di sini, macam ni. Okey. Dan macam ni. So ini dia punya simbol. Ini mesti buatlah. Ini tandanya cermin. Cermin. Kena ada garisan tu cikgu ya? Kena ada garisan ni. Okey. Kalau tak ada nanti kita anggap itu ialah pintu gelasar kembar kayu. Kembar dua tapi kayu dia punya material atau bahan dia. Okey, untuk kembar 3. Okey, untuk pintu gelasar kembar 3 saya nak awak lukis. Okey, saya nak awak lukis pintu gelasar kembar 3. Gunakan aplikasi pintu gelasar kembar 2. Kan? Pintu gelasar kembar 2, dia ada 2 daun pintu. Kalau pintu gelasar kembar 3, ada berapa daun pintu? So cikgu nak awak lukis. Okey? Sekali dengan ukuran ke cikgu? Tak perlulah. Tak perlu lagi tak perlulah. Ukuran okey. gunakan perkadaran. Kita lukis dulu. Gunakan perkadaran saiz lah. Okey. Pintu gelasar kembar 3. Kita saksikan kembar bagaimana 3. lukisan yang akan dilakukan oleh murid-murid. Silakan. So saya akan tengok jawapan murid. Boleh angkat. Okey, dah ada ke yang dah siap? Dah ada siap ke? Boleh tunjukkan kepada saya apakah Abang Irfan nak tengok juga ni. Bentuk lukisan pandangan untuk pintu gelasar kembar 3. Kalau boleh? kembar 2 pintu, kalau kembar 3 3 dapat. pintu. Okey, kita tengok. Cantiklah cikgu lukisan mereka. Ya Allah, cantiknya. Okey. Memang. Okey, Hana betul. Hafizah betul. Okey, Iman Amsyah pun betul. Cantik. Nordini Firzana pun betul. Fulah Cumanya tak ada arrow je. Tak ada arrow je. Tak apa, arrow kamu letak je. Okey, tahniah. Tapi arrow ni macam mana cikgu? Kalau boleh cikgu ceritakan. Kalau arrow dia, okey, kita tengok kat sini ya, arrow dia. Okey, betul dia punya jawapan kamu. Ni arrow dia. Okey. Bahagian sini ni dia gelansarkan ke tengah. Kan, ke tengah yang ni pun boleh gelansarkan lagi lah. Okey cikgu, kalau dalam periksaan misalnya murid-murid terlupa nak buat arrow ataupun nak panah ni, adakah markah akan ditolak cikgu? Markah akan ditolak lah sebab simbol piawai ni dia mesti satu set. Didatangkan dengan satu set yang betul punya. So salah satu kamu tertinggal, markah tidak ada lah. Tak akan diberikan lah, rugilah. Lukisan dah cantik tapi terlupa lukis arrow kan. So mesti ada lah. Macam tu. Alright, okey. Kemudian pintu gelasar kembar 4 sama je rekaan dia. So kamu boleh lihat di sini. Tingkap berensel kanan, okey, tingkap berensel kanan dia lebih kurang sama je dengan pintu. Okey, cumanya frame dia keseluruhan. Frame dia dilukis keseluruhan, ensel ditunjukkan dengan arrow ya. Okey, kemudian tingkap gelasar mengufuk. Okey, tingkap gelasar mengufuk dia macam pintu gelasar kembar 2. Okey. Okey, kemudian tingkap rem kaca boleh laras. Tingkap rem kaca boleh laras ni tingkap yang popular. So, cikgu nak awak tunjukkan dan lukiskan pandangan hadapan tingkap rem kaca boleh laras. Rem kaca boleh laras dan tingkap rem kaca tetap. Okey, cikgu nak buat perbandingan. Okey. Okey, berikan jawapan anda. Okey, antara tingkap rem kaca boleh laras dan juga tingkap rem kaca tetap, cikgu. Ya. Baik, silakan murid-murid. Kalau ada yang dah bersedia, sila tunjukkan lukisan anda. Silakan. Okey. Ada yang dah? Iman. Okey, Dini dah siap. Iman dah siap. Hafizah dah siap. Okey. Cikgu lihat dulu. Komen sedikit. Okey, tengok. Okey, untuk tingkap rem kaca boleh laras, Nordini betul. Okey. Hana betul juga. Okey, Amsyah pun betul. Hafizah pun betul. Tahniah. Okey, kemudian tingkap rem kaca tetap. Macam mana pula? Tingkap rem kaca tetap. Bagaimana perbezaan antara dua tingkap tersebut? Tingkap rem kaca tetap. Okey, tunjukkan kepada kamera. Okey. Okey, dekat sini kita tengok ya. Okey, kita tengok Hafizah, tingkap rem kaca tetap dia tetap ada 3 panel
cermin. Tiga panel cermin. Itu ada empat. So sebenarnya panel bercermin ini boleh sama ada 3 ataupun 4. Jadi jawapan keempat-empat ini betul. Betul belaka. Tahniah. Itulah perbezaan. Yang boleh laras tadi dia ada banyak. So bilangan kacanya ada 8. So kalau murid lukis 7 pun betul, 8 pun betul. Macam tu. Perbezaan Okey, cikgu tahniah Dari semua. segi nombornya ada Ya. berapa. So inilah simbol-simbol yang utama yang perlu ada dalam lukisan bangunan sebenarnya. Pintu, tingkap. Pintu, tingkap. Itu. Okey, ada Okey. lagi tak cikgu? Okey, ini adalah jawapan kamu tadi. Baik. Okey, tadi dah memang betul jawapan teruskan kamu. sekejap, ya. Okey, ini tingkat Terima berensel atas lebih kurang sama sahaja. Okey. Okay, cikgu paparkan sahaja sebab Betul, ini kita adalah lihat maklumat umum yang memang awak dah ketahui. Okey. Okey. Ini gerbang. Biasa kita panggil gerbang pintu tapi sebenarnya bukan pintu, dia adalah gerbang ataupun arch sebagai laluan masuk ataupun laluan keluar. Okey, ini dia keadaan dia. Kemudian dinding batu bata, ini dilukis daripada plan, dia ada 2 garisan selari. Dia ada jarak di antara satu sama lain. Ni, kemudian kita tengok lukisan pandangan, dia punya susunan batu bata, kita boleh lihat itu batu bata. Kemudian kaca yang macam saya tunjuk tadi simbol dia macam tu. Okey, dan kita lihat jubin. Jubin ni ialah kemasan lantai, dilukis bentuk macam tu. Garis-garis macam grid. Macam grid betul? Macam grid, itu adalah jubin. Dan yang terakhir kita boleh lihat konkrit. Konkrit ialah binaan yang utama. Campuran simen, pasir dan batu kerikil. Dan di dekat sini dia ada simbol-simbol lah. Ada simbol segi 3, ada bulat, ada kecil-kecil. Itu adalah campuran simen, pasir dan batu kerikil. Ini dinamakan konkrit. Okey cikgu, rasanya ada soalan kepada murid-murid kita betul? Ya. Apa kata kita ajukan soalan tersebut kepada mereka? Okey, so sekarang ni cikgu ingin menanyakan kamu tentang simbol piawai yang bertanda. Okey, cikgu nak tanya kamu simbol piawai bertanda. Di antara ni saya nak pilih A ya. Okey, A. Apa nama simbol piawai untuk A? Okey, mungkin seorang murid boleh cuba untuk jawab. Untuk jawab A? Apa Apakah jawapan dia? A? Silakan. Murid-murid cikgu dari SMK Sulaiman. Ya. Macam Saya cuba Okey. Mana cuba? tingkap Ya. ram kaca boleh laras. Ram kaca boleh laras. A. Anda Kita tengok pasti? jawapan. Okey, salah. Salah tu. Okey, kita cuba dengan B pula. Okey, disebabkan awak salah, kita cuba dengan B. Okey, B. B apa nama B ni? Simbol B ni. Pintu gelangsa kembar 3. Pintu gelangsa kembar 3. Ya, senang boleh baca. 1, 2, 3. Pintu gelangsa kembar 3. Betul. Okey. Didik TV KPM